Assalamualaikum dan selamat datang ke video tutorial cara pengisian My Portfolio di laman Hermes. Langkah yang pertama yang tuan-tuan perlu lakukan adalah dengan download, memuat turun fail yang berkaitan dengan jawatan tuan-tuan masing-masing. Alamatnya seperti telah saya kongsikan di WhatsApp rasmi sekolah kita ataupun di sini, ni alamat dia bit.ly/myportfolio/ggt. So pergi ke halaman Google Drive ni dulu. Boleh buka, tuan-tuan akan lihat dapat folder bertajuk My Portfolio. Klik dan boleh lihat kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 folder yang berkaitan dengan jawatan tuan-puan. Seperti saya adalah guru akademik biasa, saya akan download keseluruhan folder ini. Contohnya kalau tuan-puan adalah guru kanan mata pelajaran, boleh pilih pada folder ini. So caranya just klik kanan dan download. Setelah selesai download, tuan-puan boleh lihat foldernya, contohnya seperti ini. Inilah bahan-bahan yang tuan-puan perlukan untuk pengisian My Portfolio di Hermes. Setelah selesai download, kita pergi ke halaman Hermes, masukkan ID dan password masing-masing, klik hantar. Sekarang ni telah masuk ke menu hadapan untuk Hermes masing-masing. Seterusnya terus pergi ke data perjawatan di sini. Selepas itu tuan-puan klik My Portfolio. Selamat datang ke My Portfolio Hermes. Pergi ke sebelah kiri, penjuru kiri di fungsi ini, dan terus pergi ke pemilik kompetensi. Dan klik. Tuan-puan akan lihat ada seimbangan My Portfolio semasa. Nama tuan-puan, sini statusnya. Tuan-puan klik di sini di keterangan catatan My Portfolio versi 1. So klik di sini. Seterusnya tuan-puan akan lihat menu di sini. Tuan-puan tidak perlu risaukan menu lain, terus pergi ke maklumat khusus. Pergi kepada maklumat khusus dan klik. Di bawah maklumat khusus ada beberapa submenu di sini. Yang tuan-puan perlu lengkapkan adalah bermula dari carta organisasi sehinggalah senarai jawatankuasa. Ini yang tuan-puan perlu isikan. Yang seterusnya, bermula sekali tuan-puan perlulah mengisi carta organisasi. Tuan-puan klik di sini. Sebelum itu saya ingin beritahu kepada tuan-puan, tarikh yang berada di carta fungsi ini sila abaikannya. Ada masalah teknikal di peringkat atasan, so tuan-puan abaikan saja. Sebenarnya masih belum keluar sekini. Berbalik semula pada carta organisasi. Apa yang tuan-puan perlu lakukan adalah untuk memuat naik carta organisasi khusus jawatan masing-masing. Macam mana kita nak tahu? So pergi semula kepada file yang kita download daripada Google Drive tadi. Dan lihat kepada file yang bertajuk .jpg. Inilah carta organisasi khusus masing-masing. Contoh seperti saya, guru akademik biasa, tajuknya carta organisasi GAB. Kalau untuk pengetua, dia akan tulis carta organisasi pengetua. So ini adalah filenya. So tuan-puan perlu memuat naik file di sini. So anda pilih dokumen, cari di sini, saya simpan di sini, dan open. Lepas tu kita keterangan ni tukar kepada carta organisasi GAB. Dan tekan muat naik dokumen. Dengan pasti ini simpan, saya simpan, dan carta organisasi khusus jawatan masing-masing telah pun disimpan di sini.
Okey, tuan-puan boleh semak kalau anda lihat betul ke tak. Okey, guru akademik biasa jawatan saya. Okey, selesai. Yang di atas ini tuan-puan ya, dokumen carta organisasi umum, tuan-puan jangan usik apa-apa, tak perlu buat apa-apa, biarkan sahaja di sini. Okey, biarkan sahaja di sini, tak perlu usik apa-apa. Okey, seterusnya kita akan isi carta fungsi. Okey, seperti saya kata tadi, tarikh ni tuan-puan abaikan sebab ada masalah teknikal peringkat atasan. Tapi sebenarnya masih belum kemas kini. Seperti lihat di sini kosong, tak ada apa-apa kan. Okey, so kita kena tambah. Klik tambah di sini di bawah ni tambah. Okey, tuan-puan akan lihat ada nama SK Pak Badul di bawah ini. Sila abaikan dan jangan sesekali ambil apa-apa keterangan yang diletak di bawah SK Pak Badul ini. Ini adalah masalah teknikal pihak atasan. Okey, yang kita perlu fokus hanyalah pada sini, di bawah perjawatan perkhidmatan ini saja ya tuan-puan. Saya ulang, jangan ambil apa-apa maklumat keterangan daripada yang option pilihan daripada SK Pak Badul. Fokus pada perjawatan perkhidmatan ini sahaja. So kalau tuan-puan lihat di sini ada 1 hingga 69 keterangan. Tetapi anda hanya perlu pilih yang berkaitan dengan perjawatan anda masing-masing. So macam seperti saya, guru akademik biasa, macam mana saya nak tahu keterangan yang berkaitan dengan perjawatan perkhidmatan saya? Okay, kita pergi balik semula ke fail yang kita download tadi. Buka fail yang bertajuk fungsi GAB di sini. Kalau PKP, fungsi PKP lah. Kalau pindah asrama, fungsi pindah asrama. So buka fail buat ini. Okey, dan ini adalah keterangannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keterangan. Okey, tengok keterangan pertama, bertanggungjawab dalam memastikan pelaksanaan PDP selaras dengan dasar KPM. Rujuk balik sini, ini nombor 1 di sini. Okey, untuk guru akademik biasa tidak ada masalah sebab sebenarnya ikut susunan 1 sehingga nombor 8. Okey, tapi tuan-puan perlu periksa dululah, pastikan adalah betul. Nombor 2, bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal murid. Lihat betul ke tak? Bertanggungjawab dalam menjaga hal ehwal murid. Okey, betul. Dan seterusnya. Okey, sehingga nombor 8, pengoperasian pengurusan hal ehwal murid. Tuan-puan baca satu sehingga nombor 8 sini, betul. Klik di kotak sebelah kanan ini. Setiap kali anda klik, dia akan keluar warna kuning. Kuning ini bermaksud inilah berkaitan dengan perjawatan perkhidmatan kita yang kita pilih berdasarkan word file kita download tadi. Terus saya ulang semula. Sekiranya anda pengetua PKP, PKM, okay, guru akademik biasa dan lain-lain, pastikan lihat kepada fail yang bertajuk fungsi sini ya, fungsi. Okay, carta fungsi. Macam ini contoh GAB lah. Ada 8 perkara sahaja dan dia sama seperti ini. Okay, cukup 8, saya tekan butang simpan. Okey. Okey. Kita proses semula. Klik di sini dan ada semua 8. Tuan-puan lihat sini 1 hingga 8 ni warna kuning, maksudnya dia dah berkaitan dengan jawatan tuan-puan masing-masing. Seperti contoh saya GAB, so ini 8 perkara berkaitan dengan perjawatan perkhidmatan GAB. Okey, selesai. Yang ketiga, kita akan isi senarai undang-undang. So klik senarai undang-undang. Kosong, tak ada apa-apa. Tekan butang tambah. Okey. Kat sini, kalau tuan lihat ada 2 halaman berkaitan dengan undang-undang peraturan dan punca kuasa. 2 halaman. Bawah ni kan. Tapi tak perlu isi semua, hanya pilih yang berkaitan dengan jawatan tuan-puan masing-masing. Macam mana kita nak tahu? So, kita pergi semula kepada folder yang kita download tadi. Tengok pada seterusnya, sini adalah senarai undang-undang. Kita buka di sini senarai undang-undang.
Okey, contohnya untuk GAB hanya ada 3 sahaja. Akta Pendidikan 96, Falsafah Kebangsaan, Arahan Pegawai Pengawas 12. Itu sahaja berkaitan dengan GAB. Sekiranya jawatan lain mungkin akan banyak lagi lah. So kita pergi pada rumus semula. Di sini Akta Pendidikan 96, Falsafah, Arahan Pegawai. So ini adalah 3 Undang-Undang Peraturan Kuasa berkaitan GAB. Okey, ini 3 sahaja berdasarkan keterangan di sini. Okey, selesai, tekan simpan. Okey, selesai. Okey, setiap kali kita kemaskin ni, tuan-puan akan lihat tarikh ya, dan kemaskin di sini akan dipaparkan. Selesai. Seterusnya yang keempat, aktiviti bagi fungsi. Okey, seterusnya perkara keempat, kita perlu isi aktiviti bagi fungsi. Caranya sedikit berbeza dan prosesnya ada sedikit panjang tapi tidak susah. So langkah yang pertama, tuan-puan perlu buka balik folder yang tuan-puan telah download tadi. Buka Word file yang bertajuk My Portfolio. Okey, contoh di sini My Portfolio GAB menengah. Okey, buka tersebut dan inilah contohnya. Usaha pertama, so tuan-puan scroll ke bawah sehingga tuan-puan jumpa perkataan aktiviti 1 dan ada jadual ini. Okey, selepas jadual ni tuan-puan akan lihat ada carta alih pula. So bermula daripada sinilah aktiviti 1, tajuk dia, jadual dia. Okey, tuan-puan kat sini aktiviti 1, highlightkan dia. Okey, copy ataupun tekan butang Ctrl C, pergi ke halaman semula, lihat di sini dan tampal, paste. Sekini tuan-puan klik butang kanan mouse, dia tak akan keluar option untuk paste. Okey, tak boleh. Tuan-puan kena gunakan butang Ctrl V, Ctrl Viva, Ctrl V untuk tampal. Okey. Selepas itu, ingat aktiviti 1, pengurusan pengejaran dan pengejaran. Lihat pada Word file tadi. Sama kan? Okey. Tuan-puan tak perlulah aktiviti 1 tak perlu, cuma tajuk ni saja. Okey. Betul, selesai. Tekan butang simpan dulu. Okey. Setelah tekan butang simpan, dia akan keluar menu proses kerja. Klik menu proses kerja dan tuan-puan akan lihat jadual seperti ini, sama seperti dalam Word file ini. Sama ya, ada bilangan, tanggungjawab, proses kerja, pegawai, undang-undang, sama. So kita copy setiap keterangan dalam jadual ni. Contoh GAB ni ada 1 hingga 8 untuk aktiviti 1. Okey, untuk aktiviti 1. Okey, so saya copy. Pastikan klik dulu bilangan 1, jawab, proses kerja. Okey, saya copy ayat proses kerja. Saya tapal di sini, Ctrl V. Pegawai lainnya ada hubungan dirujuk, lihat semula. Pengetua, copy, paste. Okey, undang-undang peraturan dan punca kuasa, sila pilih. So tekan di sini dan dia akan keluar balik 3 undang-undang yang kita sudah selesai tadi ya. Okey, bergantung pada penjawatan masing-masing, tapi dia dah ada di sinilah. Macam tadi kita pilih 3 kan, so pilih ketiga-tiga ini. Okey, tekan butang pilih. Macam ni. Pastikan tanda jika berkaitan sehingga dia highlight warna kuning seperti ini. Okey, bilangan 2, pergi semula kepada Word, GAB. Okey, GAB, isikan juga sini dan ini juga pegawai yang berkaitan, paste. Undang-undang, sila pilih ketiga-tiganya juga, ulang proses yang sama, klik di sini. Okey,
So saya akan lengkapkan sehingga 8 tanggungjawab untuk aktiviti 1. Lepas tu kita akan lihat cara untuk menambah aktiviti 2 pula. Okey, sekarang saya selesai isi 8 tanggungjawab untuk aktiviti 1. Okey, setelah selesai saya tekan butang simpan. Okey, tuan lihat di sini ya, warna kuning tadi, pastikan tanda sebelah kanan ya, tanda jika berkaitan, pastikan tanda dulu sebelum simpan. Okey, cukup 8. Okey, tuan-puan pergi ke bawah, lihat pada carta alih pula. Okey, bagaimana nak isi carta alih ni? Tuan-puan pergi pada folder yang kita download tadi, tengok folder bertajuk carta alih, di sini carta alih GAB. Okey, buka. Di sini tuan-puan akan lihat ada folder berkaitan jawatan masing-masing. Okey, so kat sini kita akan buat naik, tekan ni satu, pilih dokumen. Okey, carta alih pertama sekali sini, pilih open. Okey, keterangan tuan-puan boleh lihat di sini, kopi ayat ni ya, tuan, kopi ayat ni. Lepas tu tampal. Okey, itu dia. Ini adalah carta dia. Okey, sudah semak ni tuan-puan abaikan sampai sini saja. Okey, lepas tu tuan-puan simpan, berjaya simpan. Okey, sudah semak, dia sudah ada. Tak perlu tuan-puan isi. Di sini ada 8. Kita tengok semula. Semak, ada 8. Okay, selesai saja kita muat naik carta alih. Setelah semak ni akan keluar dengan sendirinya. Selesai, tuan-puan tekan butang keluar. Okey, ini sudah okey. Sekarang ni selesai aktiviti 1. Kita akan tambah aktiviti 2. Tekan butang tambah. Keterangan aktiviti 2 bersama buat file tadi. Okey, tengok sini aktiviti 2. Pastikan ada jadual ni dan ayat ini. Copy tajuk ini, tampal di sini, tekan butang simpan. Okey, proses kerja ulang cara yang sama tadi tuan-puan ya. Okey, tapi untuk sini pastikan lihat di sini nampak ada GB fikir petang kan, tak berkaitan dengan jawatan. Kita scroll sehingga jumpa yang ada highlight warna kuning ni, seperti di sini. GAB, copy. Okey, itu dulu, paste. Keterangan dia di sini, copy, paste. Pegawai lain dengan rujukan lihat sini, KP, okey, copy saja, paste di sini. Undang-undang, biasa pilih, sedia ada, just cuma pilih saja, tekan butang ni. Okey, tambah lagi, kita ulang lagi, cari yang warna kuning. Sini ada lagi JB. Kita akan cari yang sama, kita copy paste sehinggalah selesai. Kita pilih. Okay, saya telah selesai isi keempat perkara untuk proses kerja aktiviti 2. Okay, tekan butang simpan. Okay, scroll di bawah. Carta alih, cari yang sama tadi tuan-puan ya. Pilih dokumen. Pergi kepada folder nombor 2 untuk aktiviti 2 di sini. Okay, open. Okay, keterangan. Lihat di sini keterangan. Alih, aktiviti 2. Copy, kita paste. Okay, kemudian kita simpan. Okay, kita scroll ke bawah. Carta alih dah ada, dan semak pun dah ada. Tekan keluar. Okay, 1, 2 sudah ada. So tuan-puan teruskan
isi sehinggalah aktiviti terakhir. Contoh 7AB dia ada sehingga aktiviti nombor ke 4, 5 hinggalah 5 saja. JB ada 5. So ulang proses yang sama sehingga selesai. Okey. Tuan-puan setelah selesai setiap aktiviti bagi jawatan masing-masing, kita pergi ke senarai borang. Senarai borang kosong. Okey, tekan butang tambah. Dan tuan-puan boleh lihat senarai borang yang tuan-puan perlu isikan yang ada kaitan dengan jawatan masing-masing. Contohnya saya pilih borang PDM, SPBT, jawatan ibu bapa, jadi pelajar. Okay, ada sini lihat ya, ada page seterusnya, page 2. Borang cuti khas, dapat rekod, jawab. Okay, semua tuan-tuan pilih. Sudah pilih, tekan simpan. Okay, simpan. Okay, nama borangnya. Okay, saya buat ringkas lah. Untuk tutorial buat ringkas saja. Tidak apa boleh pilih borang kaitan jawatan masing-masing. Setelah selesai, kita pergi kepada senarai jawatan kuasa. Okay. Kosong, tekan tambah. Cara jawatan kuasa, tuan-puan pilih di sini. Tengok mana-mana berkaitan jawatan tuan-puan. Okay. Contohnya sekiranya tuan-puan adalah ketua panitia, kat sini pilih terkuasa panitia sekolah, pilihan pengurusi, nak pengurusi bendahari seterusnya, ahli bersedia, sosial berdiri, ahli. Okay. Contohnya lagi jawatan kuasa pengurusan sekolah, saya pilih ahli. Okay. Tuan-puan pilih berkaitan dengan jawatan tuan-puan, rujuk pada buku, rujuk pada menu pengurusan. Okay. Lepas tu pilih simpan. Jadi okay, sekarang ni tuan-tuan lihat semua sudah ada tarikh warna hijau. Maknanya sudah selesai. Pergi pada perakuan. Tuan-tuan boleh lihat di sini. Okay, sudah warna hijau, maksudnya sudah diisikan. Lepas tu, setelah semua sudah selesai, tuan-tuan tekan butang ni. Saya mengesahkan bahawa memang ada sebenar. Tekan butang hantar. Okay, tekan butang hantar. Dan itu sajalah. Okay, itu saja yang tuan-puan lakukan. Perhatian kat sini, perhatian maklumat yang telah dihantar untuk pengesahan tidak boleh dikemas kini. So sila pastikan semua ini telah dikemas kini. Senarai jawatan kuasa, senarai borang, aktiviti bagi fungsi, okay, semua telah dikemas kini. Okay, setelah kemas kini, pastikan lihat pada jawatan masing-masing. Setelah semua selesai, tuan-puan boleh klik di kotak kecil ini untuk pengesahan dan klik butang hantar. Okay, itu saja yang tuan-puan perlu lakukan untuk pengisian My Portfolio di Hermes. Saya harap video tutorial ini dapat membantu sedikit sebanyak tuan-puan untuk pengisian My Portfolio. Akhir kata, sekian, terima kasih.